Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung daripada video yang sebelum ini, di mana kita telah pun menyediakan fail dalam Excel untuk kita gunakan di dalam Jamovi. Jadi bila kita dah buka Jamovi, versi yang saya gunakan adalah 2.2.5, dan apa yang anda gunakan mungkin kalau berbeza mungkin kelihatan sedikit berbezalah daripada apa yang ada di dalam video ini. Jadi klik pada klik ikon 3 bar itu, kemudian import dan cari failnya. Jadi saya letak di folder ini fail kajian literasi kesihatan, dan anda akan lihat variable dan juga score yang ada. Jadi kita ada 40 orang responden, ya, 40 orang responden, dan 3 variable ini kita boleh buang sebab kosong, ya. Jadi kita delete variable, delete ketiga-tiga kolom. Okey, sekarang kita boleh melakukan analisis deskriptif dan juga inferensi, ya. Jadi sekali lagi sebagai peringkatan, kita ada variable yang berkenaan dengan health belief model, health literacy dan juga sikap terhadap ataupun kepercayaan terhadap ubat-ubatan. Okey. Jadi kalau kita hendak melakukan eksplorasi terhadap latar belakang responden, kita boleh mulakan dengan ikon exploration ini dan klik pada deskriptif menu, pilihan menu deskriptif, dan kita akan dapat kolom ini. Dan kolom ini sebenarnya kalau kita lihat mean, median dan juga standard deviation, dia lebih sesuai untuk data yang bersifat skill, ya. Manakala yang jantina, SAS dan sebagainya ni yang kita lihat adalah ordinal, ya. Mungkin umur tu kita boleh tukarlah kepada skill, kan. Okey, tak. Jadi kalau kita nak melihat, membuat analisis data nominal dan juga ordinal, kita klik pada frequency tables. Okey. Jadi sebagai contoh, kita masukkan jantina, dan kita boleh abaikan tabel yang di atas ini, dan kita perhatikan tabel yang di bawah. Jadi kita dapat bilangan dan juga persen bagi lelaki dan perempuan 1 dan 2. Begitu juga kalau kita nak tambah agama, orang yang mengambil ubat-ubatan ataupun tidak, ya. Jadi kita akan dapat dia punya frekuensi dan juga peratusan. Okey. Jadi kita boleh copy dan juga paste table ini di dalam Microsoft Word, ya, untuk diberikan settingan yang lebih lanjut. Okey. Jadi untuk yang seterusnya, katalah kita nak melihat hubungan di antara literasi kesihatan dan juga sikap terhadap ubat-ubatan, ya. Jadi kita boleh pergi kepada analisis di bawah kumpulan analisis yang dinamakan regression. Klik pada regression dan kita ada correlation matrix. Jadi kita klik correlation matrix ini, ya, dan kita pilih yang mana satu kita kehendaki. Jadi kita ada health literacy, BMQ, sikap terhadap perubatan dari segi terlebih penggunaan ubat, dan juga harm ataupun bahaya ubat-ubatan. Jadi saya boleh select ketiga-tiga ini dan masukkan, ya, masukkan di dalam kotak untuk dianalisis. Jadi kita boleh dapat dia punya hasil di sini, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, untuk lebih, pada saya lah, untuk lebih jelas kita check kotak flag significant correlation, ya. Jadi kita boleh dapat nilai P dan juga sama ada nilai P itu lebih kecil daripada 0.05, lebih kecil daripada 0.01 ataupun lebih kecil daripada 0.001, ya. Okey, jadi kalau nak besarkan sedikit kawasan di sini, kita pergi balik, klik pada data dan kita boleh tarik, ya. Jadi kita boleh dapat viewing area yang lebih besar, ya. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, tiada korelasi yang signifikan. Tiada korelasi signifikan. Maksudnya tiada nilai R itu yang bertanda dengan 1 asterisk, 2 asterisk ataupun 3 asterisk, ya. Jadi tidak ada korelasi yang signifikan, ya.
Cumanya kelihatan seperti ada korelasi yang positif antara kepercayaan terhadap terlebih penggunaan ubat dan juga mudaratan daripada ubat-ubatan, tapi itu tidak mencapai tahap yang signifikan. Jadi ini pun boleh kita copy dan juga tampal di dalam Microsoft Word. Jadi kalau kita hendak melakukan analisis lanjut tentang korelasi ini, kita boleh double klik semula dan kita dapat ini pilihan ataupun menu di sini. Jadi kita boleh lihatlah, mungkin kita nak lihat dia punya plot, scatter plot ya, untuk check untuk melihat hubungan di antara variable ni. Jadi kalau kita lihat kalau di sini nampak macam mungkin kalau kita ada data yang lebih besar mungkin lebih menarik untuk diperhatikan, sebab hubungan ni berbentuk linear, garis lurus ataupun berbentuk globe ataupun curve ya. Jadi ini boleh membantu kita melihat hubungan di antara variables ya. Okey. Jadi kalau itu analisis regresi. Mungkin juga kita nak melihat kalau kita nak tambah satu lagi sebagai contoh lah, kita nak tambah umur, melihat ada tak perhubungan ataupun korelasi di antara umur dan juga literasi kesihatan. Jadi kita klik dan tambah saja dan kita akan dapat lihat di sini umur juga didapati tidak berkaitan dengan health literacy serta kepercayaan terhadap kesihatan ya. Dan kalau kita mungkin boleh lihat dia punya bentuknya mungkin tidak begitu jelas bentuk hubungannya lah ya. Okey, jadi itu kajian tentang ataupun analisis tentang korelasi, dan kita juga boleh melakukan analisis seperti membandingkan skor literasi berdasarkan jantina. Jadi kita pergi kepada t-test dan dalam contoh ini kita menggunakan independent samples t-test ya, sebab kita ada kumpulan jantina lelaki dan perempuan yang tidak samalah, tidak overlapping ya. Jadi kita buat pilihan independent sample t-test dan kita gunakan jantina sebagai grouping variable, manakala kita ambil health literacy sebagai dependent variable. Jadi kita letak saja di situ dan kita buat pilihan di sini. Kita nak lihat berapa banyak perbezaan antara lelaki dan perempuan dan juga kesan saiz serta deskriptif dan juga deskriptif plot ya. Dan sebenarnya kita lihat juga homogeneity test, sebab kalau t-test ni diperlukan kita memenuhi assumption ini ya. Maklumat lebih lanjut boleh didapati dalam video lain khas untuk t-test ini. Ini saya akan jelaskan secara seimbas lalu dan saya klik data sebab saya nak besarkan window untuk analisis. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa berdasarkan analisis yang dilakukan, nilai T, ujian T bagi analisis ini lah negatif 0.270, darjah kebebasan atau degree freedom 38, p value adalah 0.789 dan perbezaan mean antara lelaki perempuan sangat kecil, iaitu negatif 0.0339 ya. Dan effect size pun kecil lah ya. Manakala kalau kita lihat dari segi assumption, homogeneity of variance, p value dia tidak signifikan. Jadi apabila nilai p itu tidak signifikan, bermaksudnya variance bagi kedua-dua kumpulan adalah sama. Jadi kita boleh teruskan dengan penggunaan ujian T ini ya. Dan kita dapat lihat bahawa bagi lelaki purata
health literacy score adalah 2.99, manakala untuk perempuan health literacy score adalah 3.02. Ya, so sangat kecil perbezaannya. Dan kalau kita lihat di sini untuk lelaki, skor lelaki dan perempuan ada banyak overlap. Cumanya agak menariklah di sini sebab varian ataupun taburan skor lelaki jauh lebih besar berbanding taburan skor untuk perempuan, ya. Okey, jadi itu perbezaan yang kita dapat lihat. Dan untuk QQ plot, kita dapat lihat kebanyakan titik-titik ni berada di garisan diagonal, so mungkin tidak ada masalah dari segi normaliti taburan residual data. Okey, jadi kesimpulannya daripada analisis ini, skor literasi kesihatan antara lelaki dan perempuan adalah sama, tidak ada perbezaan yang signifikan. Okey, jadi itu antara ujian yang boleh dilakukan menggunakan data kajian literasi kesihatan ini. Okey, jika anda ingin maklumat lanjut, boleh rujuk kepada video analisis statistik yang lain yang ada di channel saya. Okey, jumpa lagi.